Saya tak pernah declare saya keluar parti, tapi parti yang keluarkan saya. Kalau betul kena lompat untuk mendapat jawatan Exco, kenapa lompatan itu berlaku selepas lantikan dibuat? Dan saya berani sah dan bersumpah tidak pernah sebarang jawatan Exco ditawarkan. Jadi bagi saya Parti Amanah tak ada isu, keadilan tak ada isu, tapi lebih kepada individu. Tapi malangnya lebih ramai orang mempercayai statement-statement individu. Saya memaafkan semua yang tak tahu. Sehingga kali ini saya masih menyayangi Amanah. Kembali dalam episod yang kedua pada minggu ini dalam Berani Jawab, dan hari ini kita bersama dengan YB Fakhurazi Mukhtar, Adun Meru, bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih YB kerana sudi bersama kita dalam Berani Jawab pada minggu ini. Dan saya rasa YB pun sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan maut daripada kami. Boleh YB Boleh. Daripada kami. Boleh YB Boleh. Baik, tapi sebelum itu YB saya ingin memberi ruang kepada YB untuk bercerita tentang report card lah ataupun pencapaian YB sepanjang YB berkhidmat sementara kita menuju ke PRU ke-15 ni YB. Silakan. Okay, terima kasih kepada Nextech yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama, dan juga pada tuan moderator. Jadi hari ini memang boleh nak cerita pasal report card ni. Daripada awal saya dipilih sebagai wakil rakyat, dan memang menjadi keutamaan saya untuk menyelesaikan isu-isu pokok di Meru itu sendiri. Dan ada 4 fokus utama yang menjadi fokus saya untuk diselesaikan di Meru. Itu yang pertama berkaitan dengan isu infra, terutama berkaitan dengan jalan. Lepas tu dengan di Meru ni memang menjadi kawasan utama banjir. Jadi isu banjir juga menjadi tumpuan saya. Yang ketiga berkaitan dengan isu warga asing. Sebabkan Meru ni kebetulan merupakan kawasan industri, jadi penerimaan warga asing tu memang cukup ramai. Dan yang keempat berkaitan dengan isu sampah ataupun isu kebersihan. Yang lain-lain tu ada, tapi bagi saya yang inilah isu pokok yang kita perlu selesaikan. Dan alhamdulillah sepanjang saya menjadi wakil rakyat ni, isu infra khususnya berkaitan dengan jalan ni saya boleh katakan hampir 90% kita dah selesaikan. Dan berkaitan dengan isu kedua, isu banjir ni, alhamdulillah walaupun baru-baru ni kita berhadapan dengan banjir cukup besar, tapi hakikatnya banyak dah perbaikan dan perubahan yang kita buat. Dan baru-baru ni dalam sidang DUN pun yang berhormat YB Exco Infra pun telah memaklumkan bahawa di DUN Meru telah mendapat kelulusan hampir 300 juta peruntukan untuk membuat projek tempatan banjir dan juga projek-projek yang berkaitan untuk mengurangkan masalah banjir. Sebab masalah banjir di Meru ni memang agak sukar untuk diatasi sebab lokaliti Meru tu sendiri berada di bawah paras laut. Jadi dia jadi macam kawasan tadahan pula kat situ sebelum air tu pergi ke laut. Jadi kita kena gunakan strategi yang berbeza dan juga kos yang besar untuk menyelesaikan masalah banjir itu sendiri. Dan yang ketiga berkaitan dengan masalah warga asing. Cuma memanglah kita di peringkat kami, negeri dan juga DUN ni, kami tak ada kuasa nak menyekat kemasukan warga asing. Sebab itu kuasa federal bawa pada immigration dan sebagainya. Tapi saya cuba mengawal untuk memastikan warga asing ini dapat dikawal supaya kita dapat mengelakkan isu-isu yang dibangkit atau yang timbul daripada kehadiran warga asing ini. Antaranya isu tentang masalah sosial, masalah budaya, masalah bisnes dan sebagainya yang saya perlu selesaikan sebab untuk menjamin keselesaan warga Meru itu sendiri. Dan yang keempat berkaitan dengan isu sampah lah. Isu sampah ni sebab pertumbuhan warga Meru ni cukup pesat. Saya tak tahu lah, orang Meru ni subur sangat, selalu beranak ramaknya. Lepas tu penduduk makin bertambah, taman perumahan pun makin bertambah. Untuk maklumannya, taman perumahan yang berdaftar saja pun lebih 180 taman yang ada di Meru, tak termasuk lagi taman-taman yang tak berdaftar. Jadi sudah pasti bila pertambahan penduduk, sampah pun makin bertambah. Tapi servis kita masih lagi di tahap yang sama sebab dia melibatkan cukai. Sebab cukai ni ada yang dikutip, ada yang tak dikutip. Macam penduduk kampung dan sebagainya, mereka tidak membayar cukai untuk kutipan sampah, tapi mereka juga menghasilkan sampah, yang menyumbang sampah juga. Itulah 4 utama. Baik YB, saya tertarik jugalah bila YB cakap pasal warga asing sebentar tadi. YB dikenali sebagai figura politik yang sangat berani menggempur warga asing sebelum ini. Dan kalau kita lihat juga YB di antara figura politik yang popular, viral apabila menahan lori hantu dan sebagainya, itu memerlukan satu tahap keberanian yang bukan semua orang dapat. Ada yang kata YB ni itu merupakan satu langkah untuk popular dan sebagainya. Pandangan YB bagaimana?
Okey, sebenarnya bukan soal untuk kita cari populariti dan sebagainya. Ini soal berkaitan dengan amanah. Sebagai wakil rakyat, saya perlu tahu apa yang dikendaki oleh rakyat. Jadi perkara tu yang perlu kita selesaikan. Bukan kita buat apa yang kita nak. Sebenarnya kalau nak jadikan itu jalan untuk saya cari populariti, tidak berbaloi sebab risikonya lebih tinggi daripada populariti. Sebenarnya saya nak cari populariti ni lebih banyak jalan lain yang boleh saya gunakan. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah itu. Macam contoh berkaitan dengan masalah lori hantu. Memang mereka melakukan kesalahan. Dan kita sebagai penegak undang-undang ataupun mereka yang telah dipilih oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah mereka, kita kena bersedia berhadapan dengan semua risiko ini. Begitu juga dengan warga asing. Memang saya tak nafikan sehingga kalau nak katakan memanglah ugutan, cemuhan dan semua tu memang saya kena hadapi. Tapi realitinya semua ujian ataupun perkara yang kita hadapi itu wajib kita lalui untuk kita selesaikan masalah tu. Sebenarnya yang kita nyatakan atau yang kita sebarkan itu sama ada dalam media ataupun di dalam Facebook dan sebagainya, media sosial tu sebenarnya lebih untuk memaklumkan kepada masyarakat apa yang sedang kita buat, yang rakyat nak. Dan sebenarnya banyak yang kita buat tapi kita tak hebohkan. Sebab apa? Sebab kita tak nak gagal apa yang kita sedang rancang ataupun yang kita nak selesaikan, dan juga faktor-faktor keselamatan. Bukan saja kepada saya dan keluarga saya, tetapi juga kepada pihak penguatkuasa yang menjalankan tugas. Mereka juga perlu dilindungi, dan juga kepada pemberi-pemberi maklumat, khususnya orang awam yang banyak membantu dan juga menyalurkan maklumat sampai kita berjaya menyelesaikan masalah yang timbul tu. Adakah sedikit sebanyak, sebab kita kerajaan, YB juga berada di pihak kerajaan negeri Selangor, YB tidakkah merasakan bahawa ada sedikit apa yang YB lakukan itu melangkaui pihak berkuasa tempatan ataupun mengganggu kerja-kerja mereka? Adakah YB mendengar keluhan-keluhan seperti itu? Tidak. Alhamdulillah setakat ni saya tidak mendengar keluhan-keluhan itu. Cuma kekangan pihak saya apabila bidang kuasa kita termasuk pihak PBT dan negeri ini amat terbatas. Yang itu yang menyebabkan kita tak boleh nak menyelesaikan masalah secara tuntas ataupun secara menyeluruh. Rakyat dia tahu wakil rakyat ni tempat dia mengadu, tempat dia nak menyelesaikan masalah. Jadi soal tak timbul soal orang kata melangkaui, orang kata bidang kuasa dan sebagainya, dan kita sendiri sebagai wakil rakyat sepatutnya lebih tahu dan kena faham di mana tahap yang kita boleh buat. Macam contoh saya buat gempur kepada warga asing, saya tak ada kuasa nak tangkap orang dan saya tak pernah tangkap orang pun. Tapi kita gunakan bidang kuasa yang kita ada, setakat mana yang kita ada, dan saya cuba gunakan semaksimum mungkin bidang kuasa yang ada tu untuk kita kerahkan ataupun kita laksanakan. Tetapi ia juga bergantung kepada keadaan. Apa saja tindakan yang kita nak buat, saya kena utamakan dulu tentang kebajikan, keadaan warga kita sendiri. Sebab kalau kita nak kata warga kita pun ada buat kesalahan juga. Kadang-kadang mereka juga, antaranya mereka melindungi warga asing ni, mereka menjadikan warga asing ni sebagai jalan mudah untuk mereka dapatkan keuntungan, dan warga asing ni pun boleh berniaga sebab mereka. Sebab ada di belakang warga asing ni yang menyokong dan melindungi mereka tu sendiri. Orang politik pun saya yakin terlibat melindungi mereka untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka. Kalau kita lihat, Dewan Rakyat telah pun meluluskan akta anti lepak parti baru-baru ini, dan sekarang ini sedang dibentangkan di Dewan Negara. Dun Selangor juga difahamkan akan membentangkan anti lepak parti ini sebelum Belanjawan 2023 dibentangkan. Baik, sebagai salah seorang daripada ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, apa pendapat YB tentang anti lepak parti ini? Dan juga YB, apatah lagi YB merupakan seorang figura yang dikenali pada ketika itu pernah kontroversi melepak parti daripada amanah pergi ke PKR. Pandangan YB bagaimana? Okey, dia isu akta parti ni memang lompat akta parti memang saya menyokong sepenuhnya. Memang saya menyokong sepenuhnya. Isu saya adalah isu yang berbeza. Walaupun saya faham ramai di kalangan mereka, khususnya netizen ataupun penyokong-penyokong parti, melihat mungkin pandangan daripada sebelah pihak ataupun melihat secara luaran saja apa yang berlaku. Mungkin saya bila dah tanya soalan ni, nama pun orang kata berani jawab, saya pun kena jawab jugalah. Sebab isu saya kalau nak melompat ni, orang kata secara terang, saya declare kat sini, saya tak pernah isi pun kurang keadilan tu. Sebagaimana yang diwawarkan. Sama yang diwawarkan, tapi tiba-tiba nama saya ada sebagai ahli anggota. Dan bila kita cek, ada permohonan secara online. Jadi saya pun tak tahu siapa yang telah buat, siapa yang mengisi dan sebagainya.
Dan sebenarnya benda ni bagi saya bukanlah masalah parti. Baik. Tapi ini adalah berkaitan dengan masalah individu saja. Sebab tu dalam bagi saya sama ada PKR, Amanah ni adalah satu rakan akrab dalam kerjasama politik. Naratif yang sama. Dan saya pun secara peribadi tidak pernah pun orang kata merasakan Amanah ni sebagai satu parti yang bermasalah. Baik. Sebab yang bermasalah individu, bukannya parti tu. Jadi tidak timbul isu lompat dan sebagainya. Dan saya sendiri bila telah dan boleh lihat kenyataan saya sebelum ni, saya tak pernah declare saya keluar parti. Baik. Saya tak pernah declare pun saya menyertai parti lain. Cuma saya ada menyatakan dalam kenyataan media saya tidak pernah keluar parti, tapi parti yang keluarkan saya. Dan kenyataan itu sendiri telah disahkan oleh Amanah Negeri Selangor yang mengesahkan saya bukan anggota parti. Dan selepas tu saya dipahamkan bila dibuat pemeriksaan, ramai rupanya jawatankuasa, termasuk ada beberapa juga ahli anggota keadilan. Jadi saya tak nak panjangkan cerita tu, sebab bagi saya yang paling penting adalah servis kepada rakyat. Dan saya pun bukanlah meninggalkan perjuangan Pakatan Harapan. Dan saya masih lagi berada dalam Pakatan Harapan. Apabila parti pada ketika tu meletakkan saya ni bukan sebagai anggota parti, jadi kedudukan saya telah menjadi adun bebas. Jadi bukan lagi sebagai adun kerajaan. Jadi saya perlu bersama dengan parti yang bersama dengan aspirasi Pakatan Harapan. Jadi saya bersama dengan Parti Keadilan. Lebih-lebih lagi nama saya dah ada kat situ. Dan memang orang kata saya akui saya adalah penyokong dan juga orang kata pendukung tegar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya rasa dengan keberadaan saya dalam paket Parti Keadilan Rakyat itu akan membantu dan juga memperkuatkan lagi ataupun memperkukuhkan lagi untuk mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri selepas ini. Baik. Bila YB ambil keputusan untuk menyertai PKR, maksud saya gunakan istilah melompat daripada Amanah pergi ke PKR. Saya tak setuju istilah tu. Okey, baik. Tapi tidakkah YB merasakan bahawa, ataupun saya nak bertanya, YB adalah kesan kehidupan YB selepas itu? Maksud saya kecaman sama ada sahabat-sahabat karib pastinya, mereka yang berada di akar umbi Amanah, dan juga pengundi-pengundi kawasan YB. Okey, bagaimana YB menghadapi situasi itu? Adakah ianya memberi satu impak yang sangat besar dalam kehidupan YB, kerjaya YB, sehingga YB merasa tekanan dan sebagainya, atau bagaimana ketika itu? Okey, sebagai manusia sudah pasti saya ada berhadapan dengan situasi itu. Baik. Tetapi bagi saya kena melihat perkara yang lebih besar. Sebab perkara yang melibatkan individu sepatutnya tidak menjejaskan tentang perjuangan kita yang lebih besar untuk kita memastikan perjuangan Pakatan Harapan itu sendiri berada di landasan yang betul dan kita mencapai kemenangan dalam pilihan raya dan dapat buat perubahan pada negara. Baik. Pada saya, individu tak penting. Saya tak penting. Walaupun saya tidak ada berada di pentas politik, setiap pemimpinnya akan bertukar. Itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting buat pada masa ini, selagi mandat masih ada, saya perlu selesaikan mandat tu. Baik. Sebab mandat saya diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Harapan. Sebab dalam Pakatan Harapan akan datang, mana parti yang dapat pun dalam 3 parti atau 4 parti yang ada sekarang ni akan tetap menggunakan logo harapan, aspirasi yang sama. Sebab bagi saya isu yang terpencil ini tak perlu diperbesarkan, dan bagi saya bukanlah itu yang rakyat nak tengok. Rakyat nak tengok apa hasil yang kerja kita bagi pada mereka, apa sumbangan kita pada mereka. Dan tak semestinya kita nak tunggu kita jadi wakil rakyat baru nak berkhidmat pada rakyat. Kita orang kata wakil rakyat tu sendiri apabila dia nak menyumbangkan sumbangan dia perlukan kepada satu pasukan yang kuat, satu pasukan yang stabil untuk memastikan gerak kerja tu berjalan lancar. Dan kita kena ingat, wakil kepada rakyat ini bukan saja kita nak menyelesaikan masalah dalaman parti, tapi kita juga nak menyelesaikan masalah rakyat dan juga negara itu sendiri. Baik YB, saya sebelum ini ketika kontroversi melanda YB, terdengar rumus yang mengatakan bahawa YB macam mana saya nak kata, YB bertindak untuk pergi ke PKR itu kerana dikatakan ditawarkan untuk jawatan sebagai Menteri Besar Selangor pada ketika itu. YB, saya tak tahu sama itu rumus ataupun saya ingin mendengar YB dalam berani jawab untuk menyatakan apa sebenarnya, adakah itu satu rumus ataupun itu merupakan memang betul perkara itu berlaku atau bagaimana? Okey, saya boleh sahkan benda itu fitnah. Kalau kena, saya rasa Perdana Menteri itu lebih baik kot tawaran yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Besar. Saya rasa kalau jawatan sebab contoh yang diwawarkan bukan Menteri Besar, tapi yang dikatakan saya keluar parti, dituduhkan sebagai keluar parti tu disebabkan saya kecewa sebab tak dapat jawatan Exco. Urusan itu. Okey, saya jelaskan di sini ya.
Kalau betul kena lompat untuk mendapat jawatan Exco, kenapa lompatan itu berlaku? Perpindahan itu berlaku selepas lantikan dibuat? Kenapa sebelum? Kenapa saya tak pergi sebelum? Tapi selepas lantikan Exco tu dibuat, kenapa baru saya berpindah? Itu satu persoalan yang kita kena fikir bersama. Yang kedua, saya tak tahu siapa yang ceritakan. Yang ceritakan individu di dalam parti itu, bukan di parti luar. Baik. Saya cakap tu, semua orang terkejut, bukan sahaja di dalam amanah, di dalam Parti Keadilan pun terkejut. Tanpa sebab, tanpa apa-apa ribut, tanpa ada angin dan tiba-tiba berlaku. Lepas tu yang keduanya, bagi saya itu sangkaan jahat untuk menjatuhkan reputasi dan fitnah ke atas saya. Kalau saya nak dedahkan di sini, saya sebelum ini adalah pengurusan tertinggi Parti Amanah Negara Negeri Selangor. Dan dalam masa yang sama, saya juga pimpinan Pakatan Harapan Negeri Selangor. Jadi saya membawa apa yang telah diputuskan oleh parti. Baik. Sebab bila berlaku langkah Sheraton, ceritanya selepas berlaku langkah Sheraton, pada ketika itu ada satu seat Exco yang kosong. Baik. Yang ditinggalkan oleh Datuk Rashid, Yang Berhormat Datuk Rashid Selak Kelang. Dan pada ketika itu diputuskan dalam mesyuarat Amanah Negeri untuk kita ambil seat Exco tu, kita tuntut amanah tuntut seat tu. Dan antara yang dibangkitkan juga untuk portfolio agama. Dan benda ni pun saya dah berbincang dengan beberapa orang pimpinan juga sebelum ini. Termasuk presiden sendiri. Pernah saya bincangkan benda ni di pejabat presiden sendiri. Tetapi bila mungkin saya tak dapat maklumat dan sebagainya yang lebih detail, tapi seolah-olah perkara tu tak dibawa. Baik. Sebab saya dalam jawatan kuasa PH negeri dan saya dalam jawatan kuasa PH dalam jawatan kuasa pengurusan negeri. Jadi bila saya tak nampak benda ni dibawa dalam perbincangan di peringkat PH, sudah pasti saya perlu bersuara sebab saya perlu bawa suara parti yang telah diputuskan. Dan saya dipahamkan keputusan itu dibuat dalam retreat di Bandung. Waktu tu 1 hingga 3 hari bulan, sebab pada ketika tu langkah Sheraton baru sangat berlaku. Saya tak pergi sebab pada ketika tu saya merasakan untuk menyelamatkan kerajaan tu lebih penting. Jadi saya tak pergi dalam mesyuarat tu, tapi itu laporan yang saya terima yang diputuskan di dalam retreat amanah negeri, dan yang itulah yang saya bawa. Tapi bila kita bersuara, orang beranggapan saya orang kata nak jawatan itu dan sebagainya, dan saya berani sah dan bersumpah atas nama Allah, tidak pernah sebarang jawatan Exco ditawarkan kepada saya daripada mana-mana pihak. Pada mana-mana. Kalau sekadar cakap-cakap engkau boleh pergi sini, engkau boleh naik ke sini, atau di dalam amanah sendiri pun pernah kata engkau patut ke sini ke situ, tapi itu cakap-cakap yang bukan orang kata perkara yang rasmi. Dan of course saya sebagai mungkin sebagai salah seorang macam juga sebelum ni YB Musta'in yang dipecat daripada parti, pun dia wawarkan begitu juga. Jadi bagi saya bukan, dan saya tahu benda tu bukanlah keputusan parti. Baik. Itu bukan keputusan. Sebab tu saya kata benda ni bukan masalah pada parti. Jadi bagi saya parti amanah tak ada isu, keadilan tak ada isu, tapi lebih kepada individu. Tapi malangnya lebih ramai orang mempercayai statement individu daripada yang diputuskan oleh parti. Itu yang kita kena faham. Baik, terima kasih YB. Baik, YB, kalau kita lihat bila dia cakap tentang isu amanah dan isu PKR, pastinya berani jawab hari ini membawa YB bukan niat untuk kita mengeruhkan keadaan ataupun membuka ruang untuk bukan itu bukan isunya, okey. Kita memanggil YB adalah memberi ruang kepada YB sebagai seorang individu yang berprofession sebagai seorang ahli politik. Ini adalah ruang untuk YB menyuarakan kebenaran, dan kami juga membuka ruang itu kepada ahli politik yang lain. Baik, YB, apabila YB berpindah daripada amanah menuju ke PKR, kontroversi yang berlaku sebelum ini, apa perasaan yang YB rasa apabila YB dilabelkan sebagai pengkhianat kepada parti amanah pada ketika itu? Apa yang YB rasa secara peribadinya, YB? Macam saya sebut di awal tadi lah, sudah pasti sebagai manusia saya ada perasaan kecewa, perasaan marah, lebih-lebih lagi kadang-kadang yang menuduh dan menghina tu tadi pada rakan-rakan rapat kita yang sama-sama berjuang daripada zaman PAS lagi. Baik. Tapi bagi saya sebagai manusia saya kena bersikap terbuka, sebab kita tidak tahu orang tu tahu atau tak. Dan banyak di kalangan kita ni bertindak mengikut nafsu dan lebih suka mendengar cerita buruk daripada cerita yang benar. Menghukum dahulu sebelum kita menilai, sebab itu pun dinyatakan dalam Al-Quran. Dan bagi saya memaafkan semua yang tak tahu. Kan, bagi saya bukan mereka tidak bersalah,
Tapi yang saya mengharapkan mereka yang merancang dan juga menabur fitnah pada saya tu dapat memperbetulkan dan tidak membuat perkara yang sama kepada orang lain untuk berpolitik. Sebab kita faham politik ni boleh kita gunakan untuk jalan yang betul, dan juga politik boleh jalan yang kotor untuk menjatuhkan seseorang. Tapi bagi saya itu saya serahkan kepada Allah Ta'ala, dan saya pun mengharapkan supaya mungkin perkara yang berlaku kepada saya ni ada hikmah juga. Dan Alhamdulillah bagi saya mungkin perasaan itu yang agak bagi tekanan pada saya tu dalam 1-2 minggu lah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kekuatan pada saya, sokongan. Malahan Alhamdulillah ucap terima kasih juga dengan beberapa orang pimpinan daripada Amanah sendiri yang selepas tu yang dah tahu cerita follow up balik jumpa saya, dan ada yang memohon maaf pada saya. Tapi bagi saya tak apalah, kita teruskan perjuangan sebab benda ni dah berlalu. Dan bagi saya benda ni bukan isu, sebab saya terangkan berkali-kali pada awal tadi, ini adalah melibatkan isu individu, bukan isu parti. Bagi saya parti tak ada isu. Malahan sehingga hari ini saya mengakui saya masih menyayangi Amanah. Sebab saya antara yang bersama-sama membangunkan Amanah. Dan saya tahu siapa yang dalam Amanah tu, mereka yang ikhlas berjuang, mereka yang sama-sama nak melihat Barisan Nasional ditumbangkan. Dan kita lihat cabaran mereka lebih besar, betul pimpinan Amanah ni, cabaran mereka lebih besar daripada nak memikirkan soal saya. Saya ni tak penting. Yang penting kalau dengan pengunduran saya ataupun ketidakberadaan saya di dalam Amanah itu akan lebih mengangkat perjuangan Pakatan Harapan dapati Amanah itu sendiri, bagi saya lebih baik saya tidak berada di situ. Sebab kita nakkan kemenangan, kita nakkan kejayaan, bukannya kita nak menyelesaikan perkara-perkara yang remeh-temeh yang bagi saya tak memberi kesan pada rakyat sedikit pun. Itu yang kita kena fikirkan secara terbuka. Perpindahan YB daripada Amanah pergi ke PKR tidak memberi kesan apa-apa pun kalau ikut, sebab kita punya naratif yang sama. Ada perkataan baik. Tetapi YB, harapan YB untuk PRU ke-15 difahamkan bahawa kerusi yang dimenangi oleh Amanah akan diberikan semula kepada Amanah untuk bertanding termasuk di Meru dan juga di Sabah. Dan bila disebut tentang Meru pastinya YB. Jadi harapan YB untuk PRU 15 bagaimana YB? Adakah YB akan mengintai peluang di tempat lain atau bagaimana mungkin? Dia begini, soal bertanding atau tidak ni saya letak sepenuhnya keputusan kepada pihak pimpinan parti. Ya, soal kerusi dan sebagainya, pembahagian kerusi itu akan diputuskan dalam PH. Sehingga ke hari ini saya dipahamkan tidak pernah ada pun sebarang rundingan atas kerusi yang dah sedia ada, dan dia masih berstatus kekal dan sebagainya. Sebab bagi saya, kemenangan kita atas Pakatan Harapan, bukan atas nama parti. Pakatan Harapan. Jadi, dan pembahagian kerusi ni kadang-kadang dia boleh berubah mengikut situasi dan sebagainya. Yang paling penting kita nakkan pakatan yang menang, bukan satu parti yang menang. PKR, keadilan, dia tak boleh menang tanpa DAP dan juga Amanah. Apatah lagi parti-parti lain pun begitu. Dia tidak akan saling memerlukan. Bagi saya, siapa yang akan bertanding di kerusi mana pun, yang kita nak kerusi mana pun, mesti kita pastikan Pakatan Harapan yang menang. Itu yang paling penting. Semacam mana saya sebut tadi, individu tu tak penting. Individu tu tak penting. Tapi individu ni mungkin dari segi faktor calon itu perlu dinilai, sebab faktor calon juga menjadi penentu kepada pilihan rakyat. Sebab kalau kita tahu, sebab kalau nak kata semua parti ada masalah, itu kita tak boleh nafikan. Dan semua parti pun ada liability, kita tak boleh nafikan. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, setiap parti kena memastikan calon yang dia nak letak itu adalah calon yang bertanggungjawab, amanah dan yang boleh memberi servis yang terbaik kepada rakyat. Itu saja. Okey, baik YB. Untuk terakhirnya YB, untuk berani jawab, apa yang YB nak katakan kepada sahabat-sahabat YB di dalam Amanah sendiri dan juga kepada pengundi-pengundi YB yang pernah mengundi YB atas tiket Amanah di kawasan Meru? YB, silakan. Okey, bagi saya sekarang ni kita fokus kepada pilihan raya untuk pastikan kemenangan siapa pun calon yang akan diletakkan oleh Pakatan Harapan. Dan dalam masa sama, bagi saya pengundi-pengundi kalau di Meru sudah pasti saya mengharapkan dan juga menyeru kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan terus mengundi kepada Pakatan Harapan untuk kita pastikan Selangor kita dapat kekalkan, dan dalam masa yang sama kita nak pastikan kita dapat kembali ke Putrajaya untuk membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Itu yang lebih penting bagi pandangan saya. Baik. Terima kasih YB kerana sudi bersama kita dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Terima kasih YB. Sama-sama. Ada masa kita jumpa lagi. Selamat maju jaya untuk YB daripada kami di Berani Jawab.
Itu dia para penonton, bual bicara kami bersama dengan YB Muhammad Fakhur Razi Mukhtar yang merupakan Adun Meru yang bersama dengan kita yang penuh kontroversi. Sebelum ini, apapun kami mengharapkan semoga ruangan ini akan memberikan jawapan kepada anda, sama ada anda menilai dari persepsi sendiri ataupun anda menilai daripada apa yang diperkatakan oleh tuan punya badan figuran sendiri dalam program ini, semuanya terpulang kepada anda. Apa yang kami harapkan adalah anda mendapat yang terbaik dan kami juga sentiasa berjanji untuk memberi yang terbaik kepada anda. Ini kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.